Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadda khasyah وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Sadaqallahul azim. Baik, mafhumnya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu daripada berperang, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebahagian mereka, yakni golongan munafik itu, takut kepada manusia, yakni musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tundakan kewajipan berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, yang ingin mendapatkan pahala itu akan turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi oleh Allah sedikit pun. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka pula akan mengatakan ini dari engkau wahai Muhammad. Katakanlah semuanya datangnya dari sisi Allah, maka mengapa orang-orang itu, yakni munafik tersebut, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Kebajikan apapun yang kamu perolehi adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpa kamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah Ta'ala itu sebagai saksi ke atas mereka. Baik, ini adalah terjemahan
daripada ayat 77 yang kita bacakan sehinggalah pada ayat yang ke-79. Jadi ayat ini mengisahkan kepada kita mengenai bagaimana sikap orang-orang munafik ketika mana Allah Ta'ala memfardukan atau mensyariatkan ke atas mereka perang, lalu mereka memberikan alasan untuk tidak hadir dan menyertai dalam peperangan perang itu. Bahkan mereka mempersoalkan kenapa Allah mensyariatkan perang, dan juga bila ada apa-apa yang berlaku kepada mereka, mereka seringkali menyalahkan takdir Allah, bukan mereka menyalahkan kesalahan di atas dosa perbuatan mereka sendiri. Itu lebih kurang cerita daripada kandungan yang terdapat ayat 77 ini sehingga ayat yang ke-79, Okey, sebelum kita nak pergi kepada pengajaran dia, kita nak lihat sebab turun ayat ni dulu. Pada ayat 77 tu dia ada sebab kenapa ayat ni diturunkan. Apa di sebalik kisah, atau dalam istilah kita kalau dalam cerita drama tu di sebalik tabir. Di sebalik kisah kenapa ayat ini diturunkan. Berkata Al-Imam An-Nasai dan Al-Hakim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita bahawa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, iaitu salah seorang 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah, yang juga kita kenal sahabat yang paling kaya, sehingga kan selepas beliau meninggal dunia pun hartanya itu masih banyak. Ada ribuan ekor unta, ada ratusan ekor unta, ribuan ekor lembu dan kambing, puluhan ribu harta-harta dinar dan dirham. Jadi kayalah Abdurrahman bin Auf ni. Sangat dikenali beliau dengan sifat kedermawanan beliau, dan juga beliau termasuk 10 yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaya dunia, kaya akhirat. Kalau kita makan kaya, seri kaya di dunia, mengharapkan kekayaan ke akhirat. Jadi kaya dunia tu tak semua orang lah Allah Ta'ala bagi, kan. Baik, beliau berkata bahawa Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawannya datang menghadap Nabi SAW dan berkata kepada baginda, wahai Nabi Allah, dulu ketika musyrik kami ini dipandang mulia, namun setelah masuk Islam kami menjadi orang yang lemah. Maka Nabi SAW menjawab, saya diperintahkan untuk memaafkan orang-orang yang jahil itu, maka janganlah kalian memerangi mereka. Namun setelah Allah memindahkan mereka ke Madinah, Allah memerintahkan menahan diri agar mereka tidak berperang. Kemudian Allah menurunkan ayatnya daripada ayat yang ke-77 ini. Berkata Imam Hasan Al-Basri, ayat tersebut turun berkenaan dengan sikap orang-orang mukmin. Manakala ada riwayat lain mengatakan ayat itu diturunkan berkenaan dengan sikap orang Yahudi. Ada pula yang mengatakan ayat itu diturunkan mengenai sikap orang munafik. Maksudnya adalah mereka itu takut keluar pergi berperang melawan kaum musyrikin, sebagaimana mereka takut jika mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada riwayat yang kedua pula sebut kenapa ayat ini turun. Ketika dalam perang Uhud ada banyak pasukan muslimin yang telah mati syahid. Jadi ada orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang itu. Mereka berkata, kalau seandainya mereka yang mati syahid itu tidak keluar pergi berperang dan mereka duduk bersama-sama dengan kami, nescaya mereka tidak akan mati. Ini lebih kurang ada dua lah riwayat yang cerita tentang sebab turun ayat 77. Okey, boleh faham ke kisah dia? Saya cerita balik. Kisah dia yang pertama, masa Abdurrahman bin Auf pergi jumpa Nabi SAW mengadu, ya Rasulullah, kita ni duduk kat Mekah ni ditindas, dianiayai dan macam-macam. Kita orang lemah. Seolahnya Abdurrahman bin Auf nak tanya, bilakah Allah nak syariatkan perang?
supaya kami boleh lawan balik orang musyrikin. Tapi Nabi SAW kata tak apa, sabar je. Masa ketika ini Allah nak latih kita menjadi orang yang sabar. Bila dah pindah ke Madinah, dah hijrah ke Madinah, datang pula sahabat tanya, ya Rasulullah, bilakah lagi kita boleh mempertahankan diri kita, bimbang takut-takut kalau musuh musyrikin ni datang serang Madinah pula. Dulu dia serang kita kat Mekah, nanti bimbang diserang kita ke Madinah pula. Maka Nabi kata, jangan, kamu duduk dulu sehingga datang perintah Allah. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang mencintai perdamaian. Islam tidak suka kepada peperangan. Islam tidak suka kepada pembunuhan dan kerosakan. Kerana Nabi melarang. Kalaulah betul Islam tu suka kepada peperangan, daripada awal Allah dah syariatkan. Nabi SAW dah suruh keluar pergi perang tu dari awal lagi. Tapi Nabi kata ini tak, duduk sabar dulu. Allah nak latih kamu menjadi orang yang bersabar. Bila sabar kamu tu, jiwa kamu tu dah kuat, dah penuh dengan kesabaran. Sebab orang nak pergi perang ni kena bersabar. Siapa pernah pergi perang kat sini? Ada pernah pergi perang? Perang mulut sajalah. Ya? Ke perang saraf. Perang adik-beradik, perang mulut kan, perang berulang alik ke hospital, itu macam-macam lah. Itu kita perang lain. Sebab itu saya pernah dengar baru ni ada satu program, saya duduk dengan seorang bekas tentera askar Melayu masa zaman komunis dululah, masa merdeka tu dapat berforum dengan dia. Dia cerita masa kami dihantar pergi ke selatan Thai dulu, sebelum komunis menyerahkan meletakkan persenjataan dia dan menyerah dirilah. Dia kata kami masuk dalam hutan, masuk 7 hari, seminggu kena duduk dalam tu, tapi bekalan yang diberi pada kami 5 hari je. Lagi 2 hari tu kena pandai-pandai cari sendiri. Maknanya bekal yang makan tu pun cukup-cukup je untuk sehari. Tidak mengenyangkan, tidak membiarkan lapar. Sekadar lapik perut. Hari ke-6, ke-7 nak makan apa? Pandailah. Tengoklah apa yang ada dalam hutan tu. Carilah sendiri. Jadi bila dengar dia cerita pengalaman, dia dapat arahan untuk dapatkan tugasan itu, jalankan tugasan itu. Jadi bila tengok diorang duduk dalam hutan, tidurnya bagaimana, ya, keadaannya sentiasa bersilih ganti, bergilir-gilir untuk mengambil tempat tidur. Kemudian tidur pula bukan dalam keadaan, ada yang kadang-kadang dalam keadaan sambil berdiri, sambil duduk. Maknanya macam-macam lah halangan-halangan itu. Jadi itu kita cerita zaman dulu di hutan. Kalau kita cerita zaman sekarang perang, lagi dahsyat. Nak orang Islam di Palestin tu perang dia lagi dahsyat. Sebab air tak ada, makanan terhad, tempat tinggal pun musnah. Jadi nak survive, nak selamat dalam sepanjang peperangan itu tidak mudah. Ya, susah. Kita baru 2 hari tak ada air pun susah dah kita ni. Diorang dah biasa dah tak ada air tu. Kita nak survive 2 hari tak ada air pun. Bukan main susah. Ya. Kena pula elektrik tak ada sehari. Allah. Dia punya marah tu macam kiamat. Tu bezalah nak tengok. Sebab itu sebelum Allah nak syariatkan perang, salah satu syarat kepada kemenangan Allah ingin beri kepada umat Islam itu adalah mereka yang sabar. Sabar apa tu? Sabar menanti kemenangan yang Allah hadiahkan. Nak pergi perang tu tak susah. Angkat senjata, tembak saja. Tetapi yang susahnya apa? Nak menunggu keputusan dari Allah. Sama ada menunggu keputusan Allah bagi orang Islam menang dalam perang tu, atau nak tunggu keputusan Allah matikan dia sebagai syahid. Itu tak semua orang boleh buat. Banyak orang lari. Tunggu-tunggu orang mati kan duduk sini, larilah. Sebab tu perlukan sabar. Maka sebab itulah
Allah tak syariatkan perang selagi mana jiwa umat Islam itu tak cukup darjat kesabaran dia. Lepas tu Allah tak uji kita hari ini, melainkan mengikut kadar sabar kita. Siapa yang ujian dia sikit, kita boleh tahu dia ni orang yang sabarnya pun mengikut berat ujian dia. Siapa yang kita tengok kawan kita kena ujian besar, kita kata kat dia, awak kena uji ujian besar ni sebab Allah tahu awak punya tahap kesabaran mampu untuk mengharungi ujian ini. Adapun saya yang sikit ujian ni bukan sebab saya ni lebih sabar, walaupun nama saya Sabariah, tapi kerana saya ni sikit sabarnya, jadi Allah bagi ujiannya juga sedikit. Ya, itu kenapa Allah Ta'ala tidak menurunkan perintah berperang itu dari awal. Okey, kita kembali semula pada ayat yang kita bacakan tadi. Ya, pada ayat ini Allah menegur. Okay, kita cerita dulu. Ayat ni Allah Ta'ala menegur sikap sebahagian manusia. Bila Allah dah perintahkan perang, keluar pergi berjihad, mereka berkata, kami tak nak pergi perang, kami nak fokus salat, kami nak fokus untuk bersedekah. Menyebabkan mereka gunakan alasan itu untuk mereka tak mau keluar pergi berperang. Sedangkan perintah berperang itu ketika perang pun mereka boleh salat, dan ketika perang juga mereka boleh bersedekah. Sebab sedekah ni kan macam-macam bentuk boleh. Jadi Allah tegur. Kat sini memberi kepada kita pengajarannya apa? Dalam hidup kita ini, kita kena sentiasa mengutamakan sesuatu yang lebih bermanfaat kepada umat manusia berbanding perkara yang sekadar memberi manfaat untuk diri sendiri. So amalan ni ulama bahagikan pada dua kategori. Satu dipanggil amal qasirah. Nama dia qasirah. Qasirah ni kita buat amal, untungnya kita seorang. Saya semayang, yang dapat kelebihan semayang tu saya, orang lain tak. Kecuali saya buat berjemaah. Ya. Kalau saya baca Quran, saya baca sendiri, baliknya pada saya, tidak pada orang. Begitulah yang lainnya. Tapi di sini Allah Ta'ala suruh pergi berjihad. Jihad tu lebih besar manfaat dia, sebab nak jaga negara, nak jaga nyawa orang lain, dan juga manfaatnya lebih luas. Ini namanya amal muta'addi. Amal muta'addi, iaitu amalan yang ia bukannya memberi manfaat pada kita, tetapi manfaatnya lebih banyak kepada orang lain. Sebab itulah Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, disayangi oleh Allah Ta'ala? Nabi jawab apa? Nabi tanya sahabat. Sahabat kata, oh yang paling banyak solat. Nabi kata, no. Nabi tak cakap lah orang putih. Ini perumpamaan saja. Oh yang paling banyak dia ni berzikir. Nabi kata tidak. Yang paling banyak amalan itu paling... Tidak, Nabi kata. Tapi yang paling Allah sayang adalah mereka yang paling banyak anfa'uhum linnas. Mereka yang paling banyak memberi manfaat dalam hidup manusia dan kehidupan orang lain. Maksudnya bila dia ada tu, orang lain banyak dapat manfaat. Dia ada, isteri dapat manfaat, anak-anak dapat manfaat, jiran dapat manfaat, masyarakat dapat manfaat. Kalau dia tak ada, orang hilang manfaat itu daripada asbab dia. Ni kalau dia ada ke tak ada ke, sama je Ustaz. Itu bahaya. Itu bahaya. Ni golongan ada ke tak ada sama. Ni dipanggil golongan harus. Yang lebih kita takut golongan makruh. Kalau dia tak ada tu lagi baik. Kalau dia ada menyusahkan. Itu golongan makruh. Paling kita takut golongan haram. Dia baik jangan ada. Kalau dia ada, habis. Macam Presiden Israel tu lah, baik jangan ada. Tu golongan yang haram. Maknanya disisikan dia, kalau dia ada memberi mudarat saja, tidak memberi manfaat.
Jadi sebab tu dalam hidup kita ni, kita kena menjadi orang yang muta'addi. Ini orang yang pergi ke mana-mana, kita sentiasa beri manfaat dan kebaikan pada orang lain. Tak kira apa saja bentuk manfaat dan kebaikan itu. Sama ada melalui perkataan, nasihat, tenaga, senyuman, apa saja, supaya orang dapat sesuatu manfaat. Kita kena fikir bila duduk dengan orang ni, apa yang saya boleh bagi kat orang ni kerana Allah. Selalu fikir macam tu. Jangan kita fikir, apa yang boleh orang ni tolong aku ya. Dia fikir orang pula nak tolong dia. Kenapa dia orang ni tak tolong aku ya. Dia sentiasa fikir tu. Bukan dia fikir apa yang boleh disumbangkan, sekadar yang dia mampu. Tak boleh banyak, sikit. Ya, itu sebab Nabi kata memberi manfaat tu tak semesti manfaat yang banyak. Ya, hatta manfaat yang sedikit pun sudah memadai. Ya, sebagaimana Nabi sebut banyak dalam riwayat hadis, kalau seseorang tu membantu walaupun sebesar sarang burung membina rumah Allah pun, Allah bina istana baginya dalam syurga. Ya, kalau seorang yang bantu mengalihkan satu benda yang mengganggu lalu lintas pun, Allah Ta'ala gantikan dia sepohon pokok tuba di dalam syurga yang bayang-bayangnya melebihi 100 tahun perjalanan. Begitu. Ya? Itu satu. Menjadi sentiasa orang yang memberi manfaat kepada orang lain, bukan hanya semata-mata pada diri mereka. Yang kedua, nak menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak bercampur dengan manusia dan yang paling banyak bersabar dengan ujian manusia. Ini kita nak betulkan, sebab sebahagian masyarakat kita, dia faham kalau dia duduk sorang-sorang buat amal ibadat itu lagi bagus daripada dia bercampur dengan orang. Itu salah. Masuk masjid duduk hujung tu, duduk sorang-sorang baca Quran, zikir. Kak, sinilah. Kan, ni nak kenal dengan kawan-kawan ni, tak apalah, lara zikir, langsung tak mau bercampur dengan orang nak silaturahim, bukan nak mengumpat, nak ajak silaturahim, tak mau dia, ajak pergi sana tak nak, ajak pergi sini tak nak, dia duduk tika dia tu lah. Namanya uzlah ni memang disyariatkan dalam agama, tetapi ia disyariatkan ketika zaman fitnah. Kalau tak berlaku zaman fitnah, bercampur dengan orang tu lebih baik. Sebab apa? Kita nak bimbing orang daripada fitnah, terkena fitnah. Lepas tu dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, bila baginda ditanya, siapakah orang yang paling kuat? Orang mukmin apakah yang kuat di sisi Allah? Maka baginda kata yang paling baik dan kuat itu al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yusbir ala adhahum. Orang beriman yang dia bergaul dengan orang dan dia bersabar dengan ujian manusia kepadanya. Bukannya bila balik rumah, balik buat jiran kanan kiri pun tak menang, masuk keluar pula, balik masuk. Ini Allah tak suka. Masuk nampak jiran, Assalamualaikum, okey masuk. Nampak ni pula tegur begitu. Allah suka yang begitu. Ya, sebab ialah bila kita kenal ramai orang, pasti kadang-kala orang yang kita kenal tu dia akan sakiti kita. Kadang-kadang kita tak sakiti dia pun, kita balik tegur jiran semua, balik. Sekali tu kita balik, lambat hari ni. Selalu balik awal. Kadang-kadang mungkin perkataan dia itu menyakiti kita, tapi itulah hadiah Allah sebagai ujian untuk menaikkan kecintaan Allah pada diri hamba-Nya. Sebab tu ada orang kata, saya malaslah Ustaz kahwin-kahwin yang bersama. Saya tak mau dah. Pasal apa? Susah kan? Banyak halangan. Dia tak tahu kalau dia balik ke akhirat esok, halangan yang dia tanggung itu lebih dia sukai di akhirat berbanding halangan yang dia tak perlu menanggung apa-apa di dunia. Ya. Sebab tu janganlah kita kata, Ustaz ada tak doa supaya orang jauh daripada kita dan tak sakiti kita? Tak ada. Jangan minta doa tu. Pasal apa? Pasal para nabi dan rasul pun disakiti.
Sebaik-baik manusia pun disakiti, dikata, difitnah, dipukul, dibaling batu. Ini kan pula kita yang makan rempah Nabi je, bukan Nabi pun, kan? Jadi tiba-tiba nak minta doa supaya tak disakiti, tak adalah. Kalau orang benci kita pun anggap itu ujian, ya? Sebab itu salah satu daripada jalan yang manusia tak nampak. Itulah jalan yang Allah nak bawa dia masuk ke syurga. Kita punya persepsi, kita nampak, oh semayang aku ni lah bawa aku masuk syurga. Tapi Allah kata tidak. Semayang kamu tu kalau aku kira betul-betul bukan boleh masuk syurga pun, bawa suku jalannya. Tapi mungkin dengan ujian yang aku datangkan itu, lalu kamu redha, kamu bersabar dengannya, itulah yang menjadi penyambung salatmu tadi yang menyampaikan kamu ke syurga. Sebab tu jangan kita mengharap kita tak diuji. Bahkan kalau kita diuji, itu lagi bagus. Itu lebih baik. Ya. Yang ketiga, ayat ini juga menunjukkan kepada kita di dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui keutamaan di dalam beribadah. Maksudnya dalam kita nak beribadah, kita perlu memberikan keutamaan di dalam beribadah. Maknanya dalam kita nak buat sesuatu amal kebaikan, kita kena tahu amal kebaikan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil sebagai smart ibadah. Bukan work hard ibadah. Okey. Di sini saya nak sharekan beberapa perkara yang mana ia dikira sebagai amalan yang boleh menjadikan sesuatu perbuatan kita itu digandakan di sisi Allah. Jadi kalau kita nak buat amalan tu, kita kena tengok keutamaan dia. Yang pertama, dekat berbanding jauh. Maknanya kalau nak buat amalan, mulakan yang dekat sebelum yang jauh. Walaupun dekat tu seorang je kita tolong, yang jauh hubungan dengan kita tu 1000 orang, di sisi Allah yang seorang yang dekat tu lebih besar pahala daripada 1000 orang tu. Contoh yang dekat dengan kita, mak ayah kita. Kalau mak ayah kita tinggal mak saja, yang kita tolong kat luar negara tu 10,000 orang, yang besar di sisi Allah bukan 10,000 tu. Jangan tengok kiraan matematik, tengok kiraan Allah Ta'ala, ya, tengok penilaian Allah Ta'ala. So itu yang pertama. Yang kedua, utamakan yang ramai berbanding yang sedikit. Yang ramai berbanding yang sedikit, jika yang sedikit tu bukan yang dekat lah. Maknanya kalau duduk ni jauh, yang ramai tu pun jauh hubungan dengan kita, yang sikit tu pun jauh hubungan dengan kita. So mana kita nak dahulukan? Baru tengok yang ramai. Maknanya mana yang lebih ramai dapat manfaat berbanding yang sikit dapat manfaat. Itu yang balik pada konsep ni tadi. Kamu pergi berperang, dapat manfaat umat Islam yang lain tak diperangi, tak dicerobohi, itu lebih baik daripada kamu pergi solat, habiskan masa di masjid tanpa kamu keluar pergi berperang. Ya. Sebab tu kadang-kadang benda yang seperti ini syaitan dia pandai kelirukan manusia. Kemudian apa dia lagi? Utamakan yang fardu ain dahulu sebelum fardu kifayah. Melainkan kita boleh utamakan fardu kifayah dulu. Kalau dengan kita dahulukan fardu ain tu, fardu kifayah tu hilang, itu lain ceritalah. Tapi kalau fardu ain dengan fardu kifayah, utamakan fardu ain dulu. Contohnya kalau orang tu belum pandai mengaji Quran pun tak erti lagi, pergilah belajar kelas mengaji dulu.
Kalau dia tak ada masa lah. Kalau masa dia semua penuh, terpaksa satu hari tu je dia nak kena belajar. Tapi semua benda dia nak belajar. Belajar yang fardu ain dulu. Ini belajar dah masuk bab fiqh dah mazhab ke berapa dah. Mengaji tak erti lagi. Jadi Allah akan tanya yang fardu ain dulu. Fardu kifayah tu menyusul kemudian. Melainkan kalau kita ada masa yang luas, kan? Ini kalau dah bertembung sangat. Samalah macam ni tadi, keluar pergi berperang itu, ya, fardu kifayah. Dia tak semua orang kena pergi. Tetapi kalau tanpa fardu kifayah tu menyebabkan fardu ain pun hilang, maknanya orang Islam pun akan mati semuanya. Ketika itu barulah fardu kifayah itu diutamakan. Sebab apa? Sebab dia punya manfaatnya lebih besar, ya. Baik. Kemudian apa dia lagi? Antara contohnya lagi adalah memberi keutamaan kepada amalan yang dapat dicontohi daripada mencontohi. Maknanya kita buat satu amalan yang orang boleh contohi kita. Maknanya kita ajar orang lah, supaya orang boleh mencontohi kita daripada kita mencontohi orang lain. Ini misalan contoh-contoh amalan yang boleh kita buat, ya, supaya ia lebih diutamakan dan digandakan oleh Allah Ta'ala bagi amalan yang kita kerjakan. Sebab kadang-kadang syaitan ni dia pandai. Dia bagi kita sibuk buat satu amalan, dia suruh kita tinggalkan amalan yang lebih penting. Sibuk pergi kelas, daripada kuliah duha sampai ke kuliah asar tak balik. Lepas duha mengaji, lepas mengaji kuliah zuhur, lepas kuliah zuhur mengaji pula, lepas mengaji kuliah asar. Anak dengan anak dengan suami duduk rumah, pasal apa mak kamu tak balik ni? Dia pergi menuntut ilmu, ayah. Ni contoh je, kan? Jadi bila anak WhatsApp, mak bila nak balik lapar ni? Pandai-pandailah, korang semua besar dah. Dia kata kan. Ni masa zaman untuk mama menuntut ilmu pula. Korang kena pandai berkorban lah. Tak boleh begitu. Ya? Tak boleh begitu. Sebab kadang-kadang dia pergi berkorban untuk ahli keluarganya tu lebih besar pada pahala dia menghadiri majlis ilmu itu sendiri. Jika pada ketika itu manfaat keperluan yang diperlukan oleh keluarganya lebih daripada dia memerlukan di dalam majlis tadi. Sebab ilmu ni dia boleh tengok rakaman, kan? Dia boleh tanya kawan dia, awak belajar apa tadi, ustaz cerita apa? Tapi cari kawan yang faham apa yang ditulis. Jangan cari kawan yang dia tak faham apa dia tulis. Awak belajar apa tadi? Entahlah, saya pun tak ingat saya tulis apa. Kena tengok yang pandai ambil nota. Ya? Bukan jangan yang pandai tengok ta aja, ta apa tak tahu. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya tuntutan untuk takut kepada Allah melebihi takut kita kepada selain Allah. Ya. Sekejap Okey, dekat sini Allah Ta'ala menempelak sifat orang munafik apabila mereka tu takutkan kepada kematian dalam peperangan menempuhi musuh tu lebih daripada sepatutnya takut mereka kepada azab Allah di hari akhirat. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh memiliki perasaan takut kepada sesuatu lebih daripada takut kepada Allah Ta'ala. Sebab tu takut ni ulama' bahagikan pada dua kategori. Takut yang dibenarkan, takut yang terpuji, takut yang terlarang. So tiga, bukan dua serap. Tiga. Takut yang dibenarkan, takut yang terpuji dan takut yang terlarang. Takut yang dibenarkan ni takut secara tabiat.
Maksudnya tabiat dalam diri kita Allah bagi rasa takut. Kita tengok ular takut. Tengok lipas pun takut. Tengok cicak, tengok rimau, tu tabiat. Yang ni tak apa. Takut macam ni tak menyebabkan seseorang tu berdosa dan bermaksiat. Tapi kalau kita cakap kat dia, antara rimau dengan Allah Ta'ala, mana kau takut? Rimau, aku for dia. Sebab dia kata rimau boleh buat dan Tuhan belum tentu tolong aku. Itu tak boleh. Kalau ditanya mana satu lebih takut, Allah. Walaupun terpaksa dia menghadapi rimau itu, tapi dia mesti kata Allah lebih dia takutkan. Okay. Itu takut yang harus dulu. Takut kepada suami, suami takut kepada isteri. Itu takut tabiat. Kan takut apa? Takut dia bising kan. Takut dia berceramah. Dia dah selalu hadir ceramah. Bila balik dia belajar skill daripada ustaz tu, dia ceramah balik kan. Ya, pukul pukul takut suami ya. Tabiat lah tu. Macam Nabi Musa AS takut kepada Fir'aun masa awal nak jumpa Fir'aun. Allah tak kata kenapa kau takut Fir'aun, tak. Itu takut biasalah. Sebab Fir'aun tu dikenali orang yang zalim kan. Yang kedua, takut yang terlarang. Takut yang terlarang ni macam orang munafik ni. Iaitu mereka takut kepada kematian untuk mati di jalan Allah. Mereka takut mati di jalan Allah itu kerana apa? Sebab kerana memang mereka tidak menginginkan kematian. Mana boleh orang tak mati? Semua orang akan mati. Cuma tengok cara mana dia mati sahaja. Contoh takut yang terlarang lagi, takut kepada makhluk, orang yang zalim macam saya bagi contoh tadilah, lebih daripada takut dia kepada Allah. Sampai dia sanggup mentaati orang itu dalam keadaan dia melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini takut yang terlarang. Adapun takut yang terpuji adalah kita sentiasa rasa takut bila buat ketaatan pada Allah, kita takut Allah tak terima amal, tu takut yang bagus. Kita kita buat larangan Allah, kita takut Allah Ta'ala akan menyiksa kita, itu bagus. Itu sifat takut-takut yang terpuji ya. Baik. Okey, kemudiannya kita lanjutkan pada ayat yang ke-78 ya. Okey, sebelum ayat 78 tu ada satu yang saya nak sentuh kat sini, iaitu perhatikan pada ayat 77 tu, qul mata'ud dunya qalil. Tengok perkataan tu. Katakanlah, kenapa mereka tidak mahu keluar pergi berperang itu? Allah bongkarkan kenapa orang munafik tak nak keluar pergi perang. Sebab dia sayang kepada dunia. Sebenarnya dia bukan tak nak keluar tu sebab nak beribadat. Sebab dia sayang kepada nanti rumah dia terpaksa tinggalkan kalau dia mati. Sagi bisnes dia, perniagaan dia, itu, ini dan sebagainya. Jadi mereka itu tidak mahu keluar melaksanakan perintah Allah kerana kecintaan mereka kepada dunia. Ini menggambarkan salah satu ciri-ciri sifat munafik apa dia? Bila kita sanggup tinggal perintah Allah dan langgar larangan Allah semata-mata kerana habuan dunia. Ini ciri-ciri sifat munafik. Sanggup tak semayang. Kenapa? Sebab saya pernah jumpa satu orang, saya tegur dia, pasal apa awak berniaga time khutbah Jumaat? Nanti lagi lambat orang masuk dengan khutbah. Siapa suruh dia duduk kat kedai saya? Yelah, dah awak berniaga. Kalau awak tutup, orang tak datang. Tahu dia jawab apa? Masalahnya, kalau saya berniaga selepas habis solat, semua orang berniaga. Bila semua orang berniaga, saya untung sikit. Pasal dah kena bersaing dengan orang lain. Kalau masa orang khutbah, orang lain tutup, saya je berniaga. Jadi untungnya banyak. Nampak? Dia nampak ke situ.
Tapi ni salah dosa. Tak apalah, dosa saya tanggung lah. Bukan ustaz nak kena tanggung. Saya buat apa? Nampak? Maknanya dosa tu bukan lagi menjadi satu musibah bagi dia. Benda yang dia rasa takut. Hari ni manusia cakap nak tanggung dosa tu, dia rasa cakap macam tak ada insurans. Saya rasa kalau ada syarikat insurans, kita tawarkan ni, siapa boleh tanggung dosa kita? Tak ada syarikat insurans berani tanggung. Pasal yang buat syarikat tu pun ada dosa. Ya? Jadi nak katakan hutang pun orang tak berani tanggung kan. Ini dia tanggung kalau berlaku apa-apa. Ya, benda tu jarang-jarang berlaku kan. Kalau benda yang confirm tiap-tiap hari berlaku, dosa memang tiap-tiap hari berlaku. Siapa nak berani tanggung? Ya. Jadi nak katakan bahawasanya ada manusia dia sanggup langgar hanya semata-mata kerana habuan dunia. Kerana keuntungan. Buat kadang content creator buat benda-benda merepek, benda yang tak ada manfaat. Tak apa, yang penting saya dapat income, saya dapat populariti. Kadang-kadang benda yang dibuat tu pun bercanggah. Ini zaman yang mutaakhir lah. Ya? Sebab tu diingatkan bahawa sifat-sifat yang seperti ini lama kelamaan dia boleh membutakan hati kerana dia sifat penyakit nifaq. Okey, poin yang saya nak sebut kat sini, kita perhatikan perkataan qalil tu. Allah kata tipu daya dunia itu qalil, sedikit. Dekat sini menunjukkan pada kita pengajaran dia adalah fitnah dunia. Allah nak cerita tentang fitnah dunia. Fitnah dunia ni ada dua bentuk, ibu-ibu sekalian. Pertama, dia datang dalam bentuk sifat maknawi. Maknanya dunia tu, fitnah ni datang dalam bentuk sifat yang dia baja dan dia tanam dalam hati kita tanpa kita sedar. Pelan-pelan dia masuk baja, sampailah dia tumbuh pokok. Kita tak sedar pun benda tu. Yang kedua, fitnah dunia yang datang dalam bentuk fizikal. Fizikal ni benda yang material lah, yang kita boleh nampak. Yang tadi kita tak nampak. Baik, antara salah satu, saya tak panjangkan, saya nak ringkaskan saja. Saya bagi beberapa contoh. Yang pertama, salah satunya ayat ni lah. Allah Ta'ala katakan yang antara fitnah dunia, dia bagi kita rasa sikit, qalil. Maknanya, kalau kita cari dunia banyak mana pun, antara fitnah dunia tu dia tanam dalam hati kita, yang kau ada ni masih sikit, belum cukup banyak, kau kena cari lagi. Padahal dah banyak. Nak tahu contoh paling mudah, jangan tengok harta ke apa, tengok masa kenduri. Tengok macam-macam jenis makanan, dia ambil semua. Pasal apa? Dia rasa sikit, ambil. Masa bulan puasa, ambil. Yang tu semua jenis mak bapak kuih dia ambil semua. Ambil. Sebab dia nampak benda tu sikit. Tapi bila dia makan, banyaklah hari ni. Banyak apa dah ambil banyak. Tapi masa dia nak tu, dia nampak sikit. Bila dia dah rasa, dah makan, dia rasa banyak. Dia salahkan orang kenduri pula. Apa buatlah orang banyak bazir. Bukan orang tu yang bazir, awak yang bazir. Sebab bila dunia tu dia tanamkan dalam diri kita rasa sikit dengan nikmat tu, maka secara perlahan kita tak sedar dia sedang membaja sifat tamak dalam diri kita. Itu salah satu. Ya. Salah satu. Banyak lagi lah kalau kita baca Quran. Antaranya Allah kata sifat tafakhur, zinatun wa tafakhur. Innamal hayatud dunya zinatun wa tafakhur. Dia jadikan kita suka bermegah, sombong. Natijah dia apa? Sombong. Bila dah ada lebih sikit, tunjuk. Bawa, tunjuk. Goyang-goyang sikit. Ambil baru ke? Bohong puasan. Kau tak goyang pun tak puasan. Ya? Bila-bila baru semalam berapa tu? Malulah nak cakap, malu. Tengoklah, ada lagi, I tak cabut lagi dia punya harga. Oh, tak cabut lagi. Contoh lakonan semula.
Ya. Tapi kalau dia beli itu ikhlas, dia bukan nak tafakhur, nak berbangga, nak menunjuk, tu lain. Ya. Ya. Dia tengoklah atas niat dia pakai itulah kan. Itu kita tak tahu lah niat masing-masing. Tapi nak katakan fitnah dunia tu dalam bentuk sifat yang ditanam dalam diri kita tu. Ya. Baik. Yang kedua tu dalam bentuk fizikal lah. Macam ni fitnah dunia dalam bentuk fizikal? Bentuk fizikal ni yang kita tengok fitnah dunia ni apa yang terzahir. Ya. Apa yang terzahir tu iaitu rumah ataupun anak pinak kita, kawan-kawan kita, itu semua fitnah dunia yang boleh juga menguji kita. Sebab tu Allah kata dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak pinak kamu itu adalah fitnah bagi kamu. Ya. Kadang-kadang kita kena uji perangai anak yang tak dengar kata. Itu fitnah lah tu. Sebagaimana Nabi Nuh diuji oleh anaknya. Kadang-kadang Allah uji kita dengan adik-beradik. Adik-beradik kita buat hal, kita terpaksa menghadapi kerenah mereka sebab dah dia keluarga kita kan. Kadang-kadang kita dah okey, mak ayah kita pula menjadi ujian, sakit, kita kena jaga. Itu semua ujian. Ya? Semua itu adalah ujian. Okey, baik. Kemudian kita lanjutkan ayat 78. Sebab ayat 78 ni pun dia ada sebab turun dia. Ya. Sebab turun untuk ayat yang ke-78 tadi. Kita dah baca dah ayat yang 78 tu. Diturunkan kepada golongan orang munafik. Bila mereka dapat berita, kan kalau kita baca sirah, orang munafik kan dia tarik diri. Mula Nabi SAW lagi perang 1000 orang, 300 orang lari. Left group. Admin dah kata dah jangan left juga. Tak nak dia. Tak nak buat kerja, lari. Jadi bila dapat berita ada tentera Islam yang terkorban dalam peperangan Uhud, apa mereka cakap? Tengok. Si baik tak pergi. Nampak? Selalu orang kita cakap macam tu. Si baik I tak ikut. Ikut-ikut, ya Allah, dia orang kena kemalangan. Kan? Perjalanan nak pergi ke, contohlah naik rombongan, perjalanan nak pergi ke majlis ilmu ke, pergi tempat-tempat yang baik, aksiden ni. Si baik I tak pergi. Selamat dah mati sekali gitu. Ini kata orang munafik. Janganlah cakap macam tu. Paling kurang kita kata, kalau kita tengok satu musibah menimpa orang lain, Nabi SAW ajar kita kata apa? Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberi keselamatan kepada aku di atas ujian yang Allah beri kepada orang lain. Kerana Allah menguji aku dengan satu ujian yang tidak diberi kepada mereka. Mungkin Allah bagi kita hidup tu pun satu ujian. Orang yang meninggal tu mungkin tiada lagi dah ujian untuk dia. Kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Baik. Sebab itulah ulama mengatakan makruh kita minta panjang umur kalau kita tidak minta pada panjang umur itu adanya kebaikan. Sebab lebih panjang umur, lebih banyak ujiannya dan fitnahnya. Lebih banyak fitnah, takut-takut makin teruknya. Ya? Sebab itu kita disuruh minta kebaikan di dalam setiap urusan kita. Baik. Jadi itu kata orang munafik. Dia kata, sebaik kami tak pergi perang, sebaik kami lari ataupun kami tinggalkan peperangan itu. Baik. Jadi Allah turunkan ayat 78 ni. Allah suruh Nabi SAW cakap pada mereka, kalau mereka tak pergi perang pun, mereka duduk di rumah pun, mereka ada pengawal ke, kunci pintu ke, tetap kematian akan mendatangi mereka. Ya, sampai ajal tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melepaskan diri seseorang itu daripada kematian tersebut. Baik. Kat sini apa pengajaran yang kita nak ambil? Tadi mengenai sebab nuzulnya lah. Ayat ini menceritakan kepada kita, ya,
Jadi ayat ni menceritakan kepada kita apa dia? Menceritakan kepada kita bahawasanya perkara yang paling hampir dan dekat dengan kita di antara setiap kelipan kelopak mata kita adalah kematian. Sebab itu para ulama mengatakan yang dekat dengan kita 3 perkara. 3 benda ni sangat dekat dengan kita. Kemana kita pergi, dia tak pernah left. Dia follow kita sentiasa. Mati je, ditentukan kita dengan 3 perkara ini. Yang pertama, yang paling dekat dengan kita kemana saja kita pergi adalah mati. Kematian. Sebab kat mana saja kita pergi, ada asbab-asbab kematian yang Allah boleh tetapkan berlaku ke atas kita. Tak boleh lari. Duduk tempat ramai orang pun ada orang mati juga. Duduk seorang-seorang diri pun ada orang mati juga. Kan? Duduk kat hospital, nurse semua jaga, doktor ada, doktor duduk sebelah ready nak selamatkan dia, mati juga. Saya silap doktor tu pun mati. Nak selamatkan orang, dia sendiri mati. Kan? Dah kalau sampai ajal dia, tak mustahil lah. Ya? Yang kedua yang paling hampir dengan manusia adalah syurga. Sebab tu Nabi sebut al-jannatu aqrabu ilaikum min syirakin alaih wan naru mithla dhalik atau kama qala. Syurga tu lebih dekat daripada sepatu atau sandal yang kamu pakai. Sebab apa? Apa saja ke mana kita pergi mesti ada niat yang baik atau niat yang buruk. Jadi yang ketiga yang paling dekat dengan kita, neraka. Contoh kita ambil nak minum air. Kalau air ni air yang halal, air yang baik atau niat yang baik, syurgalah. Perbuatan tu syurgalah. Tapi kalau ambil curi air orang, misalnya, jadi perbuatan itu neraka. Jadi kita keluar dari rumah berjalan, maknanya sepanjang kita keluar niat nak pergi ke masjid itu, itulah syurganya. Dekat kan? Mana ada pisah dengan kita, selagi kita tak balik ni duduk ni. Tapi kalau dia pergi tadi dengan tujuan nak pergi ke majlis Persatuan Membawang Sekarya, PMS. Manalah tahu. Persatuan Membawang Sekarya, PMS. Presiden hantar, hari ni ada cerita baru. Hadir, diminta hadir. Untuk kita berkongsi maklumat. Oh, dia hadir. So, setiap kali dia keluar tu, perjalanan tu neraka lah. Kalau dia mati pada ketika itu, wala'iyahzubillah, Allah kira yang pengakhirannya. Jadi sebab tu kita kena ingat, everything yang kita action, bergerak, nak cakap, tengah cakap benda baik, keluar je perkataan baik, dekat kita dengan syurga. Ketika cakap benda baik tu. Cakap pula benda tak baik, yang paling dekat dengan kita masa tu neraka. Agak-agak kalau orang tengah cakap benda tak baik tu, dia rasa tak neraka dekat dengan dia? Cuba cakap kat dia, awak ni betul saya tengok dia mengata orang awak tu, neraka tengah dekat dengan awak. Allah, orang kena takut dengar gitu. Tapi masalahnya mana dia sedar. Tengah sedar duk cerita goreng-goreng, orang tengah goreng, dia bawa sak goreng je lah, dia tak nampak minyak yang panas tu. Dia nampak, wih sedapnya bau bawang ni. Dia tak sedar minyak yang masak bawang tu panas. Betulnya pengajaran ni jangan tengok bawang yang harum tu, tengok minyak tu. Kalau terkena dia tu, apa kesan dia kan? Apa akibat dia? Ya. So, Islam mengajar kita sentiasa ingat 3 perkara ini ke mana saja kita berada. Of course lah, Allah Ta'ala lebih tinggilah daripada yang itu, yang kita kena ingat ke mana-mana. Tapi 3 itu adalah peringatan yang paling dekat ulama kata dengan kita. Okey. Baik. Kemudiannya di hujung ayat 78 tu Allah ajar kita, Allah tegur orang munafik, sepatutnya mereka bercakap bagaimana? Wa in tusibhum hasanatun, bila menimpa kepada mereka sesuatu perkara yang baik, ya, bila menimpa kepada mereka sesuatu perkara yang baik, hendaklah mereka memuji Allah, ini adalah daripada Allah. Ya.
Tetapi jika ada sesuatu yang menimpa tidak baik kepada mereka, hendaklah mereka berkata, ini adalah daripada perbuatan diriku sendiri atau dosaku. Diajar kita demikian. Maka kita diajar untuk apabila ditimpa kepada kita sesuatu musibah, walaupun sebenarnya apa yang berlaku tu, baik ke yang menimpa kita, tak baik ke yang menimpa kita, semua daripada Allah, kan? Tapi diajar kita beradab. Allah takkan timpakan pada kita sesuatu melainkan mesti ada musababnya kerana kita buat perbuatan dosa. Maka sebab itu bila kita ditimpa dengan sesuatu musibah, kita kena sebut istirja'. Kemudian kita disuruh untuk doa, minta kepada Allah, ya, supaya Allah beri pahala atas kesabaran musibah tu, Allah gantikan yang lebih baik, wakhluf li khairan minha. Di samping tu juga kita istighfar. Pasal apa? Sebab musibah tu dia takkan menimpa kita kecuali kerana kesalahan dan dosa kita, atau kerana untuk mengangkat darjat, ya. Sebab tu ibu-ibu sekalian, setiap saya pernah baca para ulama dia sebut di langit Allah Ta'ala ni adanya pintu turun dan pintu naik. Kalau pintu naik tu pintu amalan kita. Maksudnya setiap orang ni ada pintu amalan dia. Jadi dia takkan naik amalan orang tu pergi masuk pintu orang lain, tersalah masuk akaun. Nah, dia tak berlaku. Dia macam kita, tersalah masuk akaun, kita tekan-tekan, tekan, alamak, hujung nombor silap. Masuk akaun Kak Nah. Lepas tu nak hantar ke Kak Mah. Dia takkan berlaku macam tu. Apa yang kita buat, naik melalui pintu kita ni. Tapi di sana juga ada pintu turun. Salah satu pintu turun itu adalah pintu selain daripada pintu rezeki, adalah pintu musibah. So kalau Allah Ta'ala tetapkan musibah tu kena kat kita saja, dia tak akan terkena pada orang lain, melainkan pada kita saja. Maknanya kita tak boleh. Sebab tu kita diajar oleh Islam, jangan salahkan orang. Naik, pum, Allah tak payah macam. Dia tengok kawan dia, kau naik hari ni, masalah pula kita aku. Sebelum ni aku naik seorang okey je. Jangan salahkan orang, kan? Dia boleh salahkan orang. Bila balik kampung you je ada masalah, kampung I okey je. Itu tak ada kena-mengena. Itu sangkaan yang datang daripada syaitan. Sebab tu bila kena tu, maknanya dia turun tu kena pada kita. Kereta tu dia tengok siapa tuan punya tu. Ada bukan tengok siapa naik, dia tengok siapa mempunyai tu. Jadi kalau kena kita, maknanya Allah bila menurunkan musibah, dia takkan tersalah untuk terkena orang lain, melainkan kepada tuannya sendiri. So itu dianggap ujian untuk kita sendiri, bukan menyalah-nyalahkan orang lain. Jangan, ya. Sikap begitu tidak diajar di dalam Islam. Sebenarnya kita disuruh ambil pengajaran dan iktibar daripadanya, ya. Okey, baik. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sekadar itu. Nanti insya-Allah kita akan menyambung semula pada pengajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.